Assalamualaikum. Saya Muhammad Nur daripada Johor. Saya salah seorang daripada mangsa diskriminasi di sekolah lah. Agak luar biasa lah. Antaranya saya bukan sahaja didiskriminasi di dalam, tapi saya didiskriminasi di pintu pagar utama. Saya tak boleh masuk pintu pagar utama. Saya kena ikut pintu pagar di tepi padang. Memang betul-betul diasingkan. Saya cuba juga untuk pagar utama masuk sebab saya rasa saya ada hak, tapi saya ditolak secara fizikal oleh guru besar. Jadi saya perjuangkan yang itu, dan juga anak saya ada di sekolah tersebut lah, ramai 2 orang. Anak saya tu kalau ikutkan dengan ayahnya dia boleh berjumpa. Dia boleh berjumpa dengan saya. Tapi dia tidak dibenarkan. Dia balik 12.40, saya balik 1.40. Dia tidak dibenarkan berjumpa sama sekali dengan saya. Saya minta runding pun tak boleh. Yang kelakarnya, bila saya cuba masuk ikut pintu depan dan saya ditolak, guru besar buat report ke atas saya sebab saya tak ikut SOP dia. Bukan SOP lain lah, SOP dia. Saya ditolak secara fizikal, tapi guru besar yang report saya. Dan dalam report tu antaranya dia kata supaya video tu tak viral. Dan saya masih simpan video tu pada saya lah. Jadi bila saya sampai ke balai dipanggil oleh IO, IO kata dia suruh berbincang. Saya hanya timbulkan 2 perkara daripada 10 perkara yang ada, tapi tak ada jalan penyelesaian. Jadi saya rasa tak gunalah saya bincang lagi dengan guru besar yang ada dalam tu. Jadi saya minta diri daripada balai. Okey, seterusnya saya buat report pada minggu depannya sebab saya masuk depan dan dimarah dan ditegur oleh guru besar dan diambil gambar. Itulah. Itu antara pintu pagar, cerita pintu pagar saja. Saya pergi dan balik pun ada masa. Sekolah saya 7.20 pagi waktu belajar. Saya ada 2 pilihan. Bila saya pilih yang A, saya tak boleh pilih yang B. Yang A tu saya ikut pagar dalam, balik pun ikut dalam lah. 7.20 selepas waktu belajar maksud saya, selepas kelas bermula baru saya boleh masuk. Tuan-tuan bayangkan 7.20 baru saya boleh masuk. Apa jadi pada rekod kehadiran saya ataupun punch card saya. Begitu juga balik, saya hanya boleh balik pukul 2 petang. Padahal kelas pada masa tu habis 1.10. Itu satulah. Waktu kalau saya pilih 7.10 pagi, saya boleh masuk awal 7.10, tetapi melalui pintu pagar tepi. Saya kena buka pagar sendiri. Lepas tu kena ikut padang. Tuan-tuan bayangkanlah kalau tepi padang kan. Jadi saya, yang peliknya anak saya boleh ikut depan, tapi saya tak nak buang masa lah beratur lama-lama kat tepi. Hantar turunkan anak saya, kemudian saya ke belakang. Saya sekali arung. Dan untuk pengetahuan, lama dah saya cutikan anak saya. Sebab bila diskriminasi macam tu, saya takut dia terkesan. Lagi sebab dia 1 jam untuk menunggu saya. Budak tu masih darjah 1. Darjah 1 lelaki. Jadi saya tak boleh lah. Itu kemudian diskriminasi seterusnya banyak lagi lah. Kita tak boleh mengajar di kelas, diasingkan. Tapi yang paling saya kuat kes ni lah. Ada saya nak masuk dan saya nak keluar dan tentang anak saya. Dari segi urusan makan, saya kena uruskan sendirilah. Saya diasingkan di tingkat 4. Tingkat 4 tu kalau label aras 3 lah. Okey, saya diasingkan kat situ. Dalam bilik tu saya tidak boleh berada di mana-mana langsung kawasan sekolah bermula 8 hari bulan 11 2021. Saya tak boleh lah, kecuali saya pergi tandas dan juga menghantar modul di aras 2. Lain saya tak boleh sama sekali. Jadi bila macam tu saya duduk sajalah di atas. Dari segi makanan saya, antaranya dia suruh saya uruskan sendiri. Tapi oleh kerana saya ni dengan kantin agak rapat macam biasa, kita tak ada apa-apa kan. Jadi satu lagi dia berniaga. Saya cuba support kantin. Kali pertama saya order melalui WhatsApp dan saya kesian kat makcik kantin tu lah. Mungkin pekerja kantin lah saya sebut pekerja kantin. Terpaksa dia hantar sampai atas tingkat 3 lah, ataupun tingkat 4 aras 3. Hantar dengan mengah hanya kerana sebungkus makanan saya. Jadi saya tak sampai hati. Saya ambil inisiatif lain. Saya petang tu juga saya cari tali. Kebetulan saya ada tali panjang. Saya buat penyangkut. Jadi saya turunkan lah.
Saya order, saya turunkan. Tapi saya masih support kantin lagi lah. Sehingga kan dah sampai masa saya stop kantin sebab mungkin lambat apa kan. Tapi dari segi kantin tu lama lah saya berurusan. Bila nak naik tu saya terpaksa berbalik kepada cerita Piramli lah. Cerita Piramli kan best kan. Dafa porpo atau kongsi. Itu ayat saya lah setiap hari. Kita nak happykan diri sendiri. Kalau nak orang happykan kita, lambat lah. Itu antaranya lah. Ada apa lagi nak tanya? Berapa lama halangan hadapi halangan tu sejak dulu? Saya 8 bulan 11. Sampailah dia pencen 20 hari bulan 4 ni. Dia dah pencen dah. Tapi selagi dia ada, halangan tu tak berjalan. Okey. Jadi saya tak boleh masuk ke depan, dan yang sekali lagi saya cuba masuk depan. Depan saya tu ada satu pekerja pembantu pera. Betul-betul depan saya, oleh kerana saya dah cocok rapat berbesar dengan kuasa dia tarik pintu. Dia tarik pintu sampai rapat. Jadi saya kesiankan kat pera tu lah. Dia terkial-kial parking tepi. Saya terpaksalah ikut padang. Dan bila saya masuk je jalan kaki kan ke padang, pintu tu dibuka semula untuk yang lain. Jadi tuan-tuan bayangkanlah, diskriminasi macam tu sekali. Dia rasa dia betul, dan saya akan cubalah cara saya, dia cara dia lah. Itu saja. Jadi guru besar salah seorang dependen lah? Ya. Saya hanya kaitkan dia seorang saja. Apa lagi tanya? Itu sajalah. Banyak lagi sebenarnya, tapi bagi kawan saya.